Okey. Untuk soalan kedua, contoh dia macam tu. Nombor 2, dia ada bagi gambar rajah juga kat situ. Cuma gambar rajah dia lain sikit. Nampak? Tarik. Tarik. Sini X. Sini Y. Saya tarik. Turun. Okey. Jadi kat sini Q. Negatif 6. 5. Sini R. Sini O. Sini P. Boleh? Okey. Dia tengok rajah dia. Dalam rajah PQ adalah selari dengan X. PQ adalah selari dengan paksi X. Bila dia kata selari, maksudnya persamaan ini hanya kena pada Y saja. Automatik Y kita berapa? 5. Jadi persamaan kat sini adalah Y sama dengan 5 saja. Ini kalau dia kata selari dengan paksi X. Kalau dia kata selari dengan paksi Y, dia tegak maksudnya dia X saja. Maksudnya persamaan ni sampai last dia kena Y jadi straight, dia tak akan kena paksi X. Itu maksudnya selari dengan paksi X. Okey. Kemudian dia bagi tahu satu lagi maklumat kat situ. Dia kata PQ sama dengan 2OR. Ini dia bagi jarak. Kan? PQ sama dengan 2OR. Jadi maksudnya kat sini 2 kali ganda. Kalau kat sini negatif 6. Nampak? Ini negatif 6. Masuk kat sini berapa? 2 kali ganda. Maksudnya ini akan jadi negatif 3. Itu baru dia jadi PQ sama dengan 2 kali OR. Itu maklumat-maklumat ni yang sebenarnya dalam bila kamu start buat, kamu lupa benda ni, tak dapat, dia tak boleh start yang lain. Okay? Soalan dia tak susah pun, tengok soalan A. Dia minta apa? Pintasan Y bagi garis lurus PQ. Okay? Pintasan Y bagi garis lurus PQ, bonus. Apa Y dia? 5. Dah. Jawapan kita adalah pintasan Y, kita boleh tulis yang ni. Pintasan Y sama dengan 5. Ataupun kita boleh tulis ringkas dia C sama dengan 5. Sama. Okay. Ada pelajar tulis Y sama dengan 5. Ada setengah pemeriksa terima jawapan tu. Okay. Macam tu. B. Nampak? Soalan tak susah. Tapi nak start dia. Kau sangkut. Kecurunan bagi garis lurus RQ. Dia minta kecurunan pula garis lurus RQ. Kecurunan kena ada apa? Sekurang-kurangnya 2 koordinat. Ada tak 2 koordinat? Ada. Q negatif 6, 5. Manakala R kita sekarang dah ada. Kita dah letak negatif 3, 0. Jadi sekarang kita dah boleh buat kecurunan menggunakan formula yang pertama yang saya bagi tadi. Iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kan? Kadang-kadang formula ni dia bagi dalam exam, tapi sebab kamu dah belajar benda ni dalam dekatan 3, tiba-tiba dalam bila yang form 4 mungkin ingat lagi lah bila exam, tiba-tiba form 5 tiba-tiba cuba-cuba dalam exam ada soalan ni. Dah lupa habis lah. Kena ingat formula ni dia bagi, kena pergi cari. Okey, dia masukkan, saya masukkan yang ini saya anggap nombor 2, ni nombor 1, saya masukkan 5 tolak dengan 0 per dengan negatif 6 tolak negatif 3. Jadi kita akan dapat 5 per dengan negatif 3. Siap. Dia tak susah soalan ni. Cuma yang ni mungkin markah dia dalam 4 je lah. Yang tadi 6. Nombor mula kita buat soalan nombor 1 tadi kan. Okey. Jom kita tengok soalan yang kedua. Yang ketiga pula. Tengok macam mana. Okey. Saya adjust bagi nampak semua sikit. Okey, cantik. Okay, kita tengok soalan nombor 3 kat sini. Gambar rajah dia macam mana pula? Dia bagi macam tu. Yang ini yang kalau kamu ingat yang saya ajar mula-mula tadi. Ini jenis ada pintasan dua-dua nampak dia cross. Kan? Yang ini K, L, P, Q, ada B sini. Bukan B, 8. Persamaan ni 3Y campur 2X sama dengan 24. Cantik. Dua-dua ni kalau dia kata selari, cantik. Nampak? Tapi jangan, kamu kena tengok ayat kalau dia kamu anggap-anggap tak boleh. Tengok. Rajah menunjukkan 2 garis lurus KL dan PQ pada satu satah Cartesian. Diberi KL adalah selari. Bila dia kata selari, okey ngam. Senang. Kalau selari senang.
Okey, dengan PQ. Cari A, soalan dia. Pintasan Y bagi KL. Nampak? Pintasan Y bagi KL. Mana KL? Ni KL. Nak cari pintasan Y, apa formula kita? Pintasan Y maksudnya X sama dengan kosong. Okey, jadi kita ambil persamaan tu. 3Y campur 2X sama dengan 24. Hanya perlu buat apa? Hanya perlu jadikan sahaja X ni kosong. Kita jadikan kosong, apa yang jadi kat sini? Dia akan jadi apa? 3Y sama dengan 24. Itu saja yang tinggal. Jadi Y sama dengan 24 bahagi 3. Dia akan jadi 8. Okey? Kat sini macam tu. Itu kita panggil apa? Pintasan Y. Cuma kadang-kadang dalam exam, bila dia minta pintasan Y, seelok-eloknya jawapan akhir kita tulis mula. Sama ada pintasan Y penuh ataupun simbol kita C pintasan Y adalah sama dengan 8. Tapi kalau kamu tulis dekat ni saja, biasanya pemeriksa sudah terima. Okey, tengok B. Dia minta apa kat situ? B dia minta persamaan PQ. Biasanya saya akan buat macam tu. Titik 2 maksudnya kita sedang mencari persamaan PQ kan. Okey, PQ macam mana? Selari maksudnya sama. Apa saya buat tadi? Kalau sama, dia sama sebiji. Sama. Maksudnya PQ dengan KL sama. Saya akan salin sebiji. 3Y campur 2X sama dengan, cuma yang tak sama apa? Nombor. Kan? Kalau selari maksudnya X dengan Y dia sama. Nombor tak sama. Nombor saya letak K. Jadi macam mana nak cari K ni? Nak cari K dia kena tengok koordinat siapa ada kat PQ, dia bagi 8. Apakah koordinat 8? 8 maksudnya koordinat dia adalah 8, 0. Masukkan kat sini dapatlah K. Siapa 8? X. 0, Y. Masukkan. 3, 0 campur 2, 8 sama dengan K. Jadi kita akan dapat itu K kita sama dengan 16. Nampak? Dapat persamaan kita. Oleh sebab itu persamaan kita, jawapan kita akan jadi 3Y tambah 2X sama dengan 16. Okey, kadang-kadang ada orang tanya, boleh buat persamaan macam ni? Kita kena ingat, dia yang bagi macam ni. Dia yang ajar buat macam ni, kita ikut. Nampak? Tapi ada pelajar, cikgu jawapan belakang lain. Yes, jawapan belakang dia dah permudahkan benda ni. Dia dah jadikan sebagai apa? 3Y sama dengan negatif 2X campur 16. Kemudian dia jadikan dia Y sama dengan negatif 2/3X campur 16/3 macam tu. Okey. Ada setengah lagi jawapan dia tak buat macam ni. Kan? Dia tengok, kamu tengok belakang, tiba-tiba dia bagi sama dengan 0. Dia maksudnya semua dia pindah belah sini jadikan sama 0. Okey. Dia suka hati dia buat. Tapi benda tu benda yang sama. Kita dapat benda yang sama. Kalau dalam skema jawapan dia tulis jawapan tu kemudian pada nilai yang sama mengikut budi bicara pemeriksa. Kita akan dapatlah jawapan insya-Allah. Markah dia kan. Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya. Masa terahat kita ni sekurang-kurangnya kita dapat 5-6 soalan, cantiklah. Okey. Nombor 4 pula Nombor 4 ni saya kalau dalam exam untuk soalan garis lurus ni saya tak suka macam ni sebab apa? Cuba kamu tengok. Apa beza dia? Saya tadi. Semua ada gambar tau. Kecuali nombor 4 ni tak ada gambar. Tapi soalan ni saya tengok dalam exam kamu ada soalan macam ni. Soalan topik garis lurus tak ada gambar langsung. Saya tengok semalam ada satu soalan tu 15 markah, satu gambar pun tak bagi. Gambar ada, dia bagi gambar tak ada kaitan dengan graf. Kan? Contoh soalan macam ni, cari titik persilangan. Dia nak apa? Titik persilangan antara garis lurus Y sama dengan 2X campur 5 dan X tambah Y sama dengan 20. Nampak? Mula-mula titik persaingan. Lepas tu kamu jumpa soalan dia kata apa? Seterusnya. Seterusnya macam mana? Kejap lagi. Kejap lagi kita buat. Kita buat dia dulu. Cari titik persilangan. Titik persilangan apa nak kena buat? Kamu kena buat persamaan serentak. Alhamdulillah zaman sekarang, zaman moden, persamaan serentak kamu dah boleh guna kalkulator. Jadi kena tunjuk jalan kerja. Jalan kerja pertama walaupun guna kalkulator, jalan kerja kemana kamu kena susun. Susun maksudnya kena susun X dulu baru Y. Contoh macam ni saya susun negatif 2X tambah Y sama dengan 5. Yang ini X tambah Y sama dengan 20. Lepas tu kamu boleh tekan kalkulator terus. Zaman sekarang dah boleh dah.
Sebab apa? Kan? Teknologi kamu tu dah ada, dah hebat. Kan? Jadi tekan kalkulator tu kamu boleh pakai, kalkulator saya boleh menilai hidup ke tak ni, hidup. Mod yang pakai equation 1 unknown 2 tu, masukkan saja negatif 2, kemudian 1, kemudian 5, kemudian 1, kemudian 1, kemudian 20. Dapat jawapan X5, Y 15. X5, Y15. Ini kita panggil titik persilangan. Soalan, so cari titik. Titik mestilah koordinat. Sebab tu soalan macam ni saya tak suka. Tapi kalau dalam exam sekarang banyak ditanya, yang kita buat. Seterusnya, cari persamaan bagi garis lurus yang melalui titik persilangan itu. Kena ada garis poin ni. Dan selari dengan garis lurus. Okey. Bila dia kata selari, tengok, bila dia kata selari, saya garis. Bila dia kata selari, maksudnya Y tambah 3X sama dengan 12. Saya ajar kamu, kalau selari maksudnya sama. Apa yang sama? Y dan X sama. Jadi jawapan kita terus buat Y tambah 3X sama dengan K. Kalau selari, Y dan X sama. Macam mana cari yang K? Kena pakai koordinat yang dia melaluinya. Apa koordinat kita yang ini? Kita masukkan Y kita 15. 3, X kita 5. Jadi K 15 campur 15 dapat 30. Jadi jawapan kita kat sini, persamaan kita adalah Y tambah 3X sama dengan 30. Atau nak bagi cantik, Y sama dengan negatif 3X tambah 30. Dua-dua jawapan betul dah. Okay? Ini teknik untuk kita nak buat soalan topik garis lurus dalam SPM. Dia ada beza sikit je dengan form 3. Okay? Tengok. Seterusnya. Ya, saya kecilkan kejap. Saya tak boleh kecilkan. Tak apa. Pelan-pelan. Tengok. Okey. Nombor 5. Tengok. Soalan untuk nombor 5, dia ada gambar rajah. Saya akan ambil gambar rajah dulu. Pelan-pelan. Hui, dia punya garisan. P, N, Q. Ada persamaan. Ada persamaan saya tulis macam ni. 2Y campur X tolak 4 sama dengan 0. Ini adalah general form persamaan untuk garis lurus. Lepas itu dia dah tegak ni. T. Tegak. Lepas itu turun. Okey. R, S. Okey. Tegak T. Ini Y, ini X. Okay, jom kita tengok apa maklumat tambahan. Dalam rajah PQRS ada 2 garis lurus pada satu sata kartesius. Diberi persamaan PQ, okey, kita dah tulis PQ. 2Y campur X tolak 4 and TS adalah 3 titik pada paksi X. Dengan keadaan, dia ada bagi extra information kat sini, OS sama dengan 4ON. Jadi maksudnya 4 kali ganda. 4 kali ganda. OS, mana OS? Ni O, OS. 4 kali ON. Kan? 4 kali ON. Jadi OS 4 kali ON kat situ. Jadi kita kena tahu. Kalau kita tahu N, kita tahu S. Okay? Kalau kita tahu N, kita tahu S kat sini kan. Okay? Jadi macam mana nak tahu N? N adalah pintasan X. Nanti kita sambung. Tengok. Seterusnya dia bagi ON sama dengan NT. Cantik. Kalau ni sama, ya kita boleh letak satu-satu nanti. Okey. Lepas satu benda kita keluar. Kat sini seterusnya RS adalah selari dengan PQ. RS adalah selari. Cantik. Kalau selari maksudnya persamaan dia senang. Kalau dia tanya. Jadi saya akan selesaikan yang pertama. Saya cari N dulu. Okey. Soalan dia kat bawah tu koordinat bagi N. Cantik. N adalah apa? Pintasan X. Jadi kita tulis persamaan.
2Y campur X tolak 4 sama dengan 0. Sini. Sekejap, ada gangguan. Siapa ni? Aiman, Aiman. Tolong mute. Saya bukan host, sebab tu saya tak boleh buat apa. Saya tak boleh buat apa. Apa pun saya tak boleh buat. Saya tak boleh mute orang. Saya tak boleh buat. Saya tengok je. Dengar je lah macam mana. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi kat sini 2Y campur X tolak 4 sama ada kita nak cari N. N adalah pintasan X. Apa formula kita? Kalau nak cari pintasan X, kita hanya perlu buat jadikan dia Y sama dengan 0. Saya akan jadikan Y 0. Habis Y ni yang tinggal X tolak 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 4. Jadi kita dapat dah. Dekat N ni nombor dia 4. Macam tu. Jadi 4 apakah koordinat dia? Koordinat kena buat dalam bentuk koordinat. Itu 40. Okey, soalan pertama kan. Soalan kedua, persamaan RS. Persamaan RS. Bila nak buat persamaan RS, kita kena ada satu koordinat. Koordinat S kena ada. Sebab tu dia bagi tahu OS sama dengan 4 kali ON. ON berapa? ON 4. ON 4. Jadi kalau kita ganti kat sini, maka OS sama dengan 4 kali 4. Nampak? Bila 4 kali 4, dia akan jadi apa? 16. Sini 16. Okey, itu cara kita dapat satu koordinat kat situ. Okey, jadi persamaan soalan tu saya cari apa? Persamaan RS. Persamaan RS senang sebab tadi kalau kamu ingat semua benda kita buat kalau selari senang je. Selari ikut salin sebiji. Kalau selari, ya kita nak cari RS, kita akan ikut sebiji 2Y campur X. Tolak kita tak ikut. Belakang semua kita buat tambah K. Bila jumpa nombor je kita tambah K. Ini teknik yang saya ajar. Mungkin kamu tak nak jumpa teknik ni. Kan? Kamu boleh ikut dalam exam nanti kalau jumpa soalan. Okey. Jadi apa yang macam mana cari K? Kita tengok koordinat yang sepadan dengan R dan S. Siapa? Kita ada S. Apa koordinat S? S koordinat kita 16 kosong, masukkan. Y kita kosong habis. X kita 16 tambah K sama dengan kosong. Jadi K sama dengan negatif 16. Jadi apa persamaan kita? Jadi persamaan kita 2Y campur X tolak 16 sama dengan 0. Ini persamaan untuk RS. Okey. Yang kedua pula. Yang ketiga C, dia minta nisbah NTTS. NTTS. Okey. Yang ni kita tahu. OS sama dengan 4 ON, kita dah dapat 16 tadi. Okey. Kemudian dia bagi ON sama dengan NT. ON sama dengan NT. Maksudnya kalau sini 4, sini pun 4. Jadi sini akan jadi 8. Okey, cuma bila dia minta nisbah, kita kena bagi tahulah berapakah NT 4. 8 tolak 4. 4. Berapakah TS 16 tolak 8? 8. Kecilkan, jadi nisbah kita akan dapat 1 nisbah 2. Okey, untuk pengetahuan kamu, soalan ni adalah soalan 6 markah juga. Okey, 6 markah. Untuk kamu, untuk seliver kamu, ini biasanya saya tengok untuk soalan yang besar yang 15 markah ataupun 9 markah, dia bahagi 2 dah benda ni. Bila dia bahagi 2, dia akan jadi apa? Dia akan jadi, ini bahagian A. Contoh ini bahagian A, ada lagi sikit soalan tambahan lagi sikit, topik lain ke dia masukkan untuk bahagian B. Sama ada dia masukkan locus ataupun dia masukkan apa? Jarak, ataupun dia masuk Pythagoras theorem. Ni kat sini boleh dia minta sudut ke? Kan? Untuk tambahkan markah menjadi 9 atau 10 untuk KSSM. Okey. Tengok satu lagi soalan, insya-Allah. Sempat ni kita buat dalam lebih kurang 7, 8, 10 kalau sempat dah 6 Yang mana nak exam tu tak tahulah kalau yang dah exam tu masuk ke tak masuk. Kalau masuk alhamdulillah. Kalau tak masuk pun tak apa, nanti exam lagi sekali kita try lah. Tengok macam mana kan. Tapi dalam SPM saya tengok topik ni memang ada. Okey. Nombor 6. Tapi dia tak ajar form 4, tak ajar form 5. Sebab tu saya buat hari ni. Okey, sebelum kita sambung topik kita, sambung topik form 5 kejap je. Okey. Y X dia naik sini. Terus.
Q 38 kat sini. Ini P. Okey. Rajah menunjukkan garis lurus PQ dan OQ yang dilukis pada satu satah kartes. Satah kartes. Okey. Cari persamaan garis lurus OQ. Nak cari persamaan garis OQ, kita ingat. Nak cari persamaan, formula persamaan am adalah Y sama dengan MX tambah C. Kita tak boleh pakai selari sebab tak ada persamaan rujukan. Okay. Jadi kat sini kita cari M. M bila nak cari, kena ada dua koordinat. Dia bagi satu je yang nampak. Yang tak nampak satu lagi. O adalah 0, 0. Jadi kat sini kita boleh dapatkan M sama dengan Y2. 8 tolak 0 tak payah tulis. 3 tolak 0 pun tak payah tulis. Jawapan kita adalah 8/3. Dia punya keturunan masuk kat sini. Y sama dengan 8/3X. Okay, itu OQ. Kenapa? Tak ada C. C tak ada. Memang pintasan Y dia kosong. Tak payah buat. Dekat gambar dah ada. Ini bonus kat situ. Ini je jawapan dia untuk A. Persamaan garis lurus. Okay. Kadang-kadang untuk soalan macam ni, saya tengok dalam KSSM, dia tak tulis macam ni jawapan. Dia jadi macam mana? Dia jadi ni. Ni dia naik atas. Dia 3Y sama dengan 8X. Sama dia jadikan 3 apa? Y tolak 8 X sama dengan 0. Dia buat macam ni. Sebenarnya benda sama je. Kamu buat macam ni, tiba-tiba tengok jawapan belakang macam ni, kamu pun pening. Sebenarnya benda ni dua-dua benda yang sama. Okey. Untuk soalan B, diberi keturunan PQ ialah 1. M PQ equal to 1. Kat situ cari pintasan Y. Dia minta apa? Y intercept kan? Pintasan Y maksudnya apa? X sama dengan 0 gitu. Kan? Untuk PQ. Jadi nak cari pintasan X, kena buat persamaan dulu. Bila dia bagi M1, maksudnya persamaan kita Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y sama dengan X tambah C. Kenapa? M dia 1. Kita tak payah tulislah 1. Nak cari C, masuk koordinat yang kita ada. Koordinat Q kita ada 38. Saya akan masukkan Y saya 8. X saya 3. Jadi C akan dapat 5. Okey. Jadi kat sini persamaan kita adalah Y sama dengan X tambah 5. Kemudian dia minta pintasan Y. Pintasan Y automatik adalah C. Okey. Bila X kosong, C. Kalau kita buat X kosong pun tak apa sebab pintasan Y adalah C. Jawapan kita terus, kita garis kat sini terus pun tak apa ataupun tulis semula. Pintasan Y sama dengan 5 macam tu. Okey, itu contoh soalan. Ini soalan macam ni saya rasa dalam A, B markah dia 4 saja kalau A dengan B. Biasanya A, B, C tu ada 6 lah. Satu bahagian tu 1, 2 markah saja kan. Okey. Kita tengok soalan nombor 7 pula. Okey, tengok. Padam dulu. Okey, untuk soalan nombor 7 kat sini ada gambar rajah. Kalau soalan garis lurus ada gambar rajah, biasanya alhamdulillah lah. Kan? Agak mudah sikit berbanding soalan tanpa gambar rajah. Okey, cuma kamu kena ingat topik ni juga boleh masuk dalam kertas 1 objektif. Dia boleh masuk dalam kertas 1 kan. Okey, cuma objektif senang sikitlah sebab dia akan tanya kalau dekat kertas 1 dia akan tanya direct contoh dia akan tanya kecerunan, dia akan tanya pintasan macam tu je. Kan? Ataupun dia minta persamaan. Tapi ada ABC kita boleh check. Kan? Okey, beza dia kan. Ni R O. Soalan dia, rajah menunjukkan satu segi 4 selari. Bila segi 4 selari maksudnya ini selari dengan ini, yang ini selari dengan yang ini. Okey, dia selari. Bila dia selari, persamaan nanti kena ingat apa formula kita? Kecerunan dia sama. Kan? Kecerunan dia sama. Cari persamaan, huruf apakah itu? OP. OP. AOP kan? Jadi bila kita nak cari OP, kita dapat cari M. Sebab apa? P ada, O pun ada OO. Jadi persamaan kita Y sama dengan MX tambah C. Apa kecerunan kita? M sama dengan Y kita
2 tolak kosong tak payah, 4 tolak kosong tak payah sama dengan 1/2. Formula kita mesti Y2 tolak Y1. Tapi bila tolak kosong tak payah tulis lah. Masukkan kat sini Y sama dengan 1/2X tambah C. Sekarang masa kita nak cari C, kita kena rujuk dekat graf. Tengok-tengok pintasan Y kita apa? Kat kosong. Jadi ada tak C? Tak ada. Jawapan kita dah siap. Macam tu saja kan. Okey, B. Untuk soalan B kat sini, koordinat bagi R. Mana koordinat bagi R? Siapakah dia? Pintasan Y. Nampak? Jadi bila kita buat persamaan macam ni, kamu kena tengok betul-betul. Ini dengan ini adalah selari. Bila dia selari, maksudnya apa? Y sama dengan 1/2X tambah K untuk siapa? Untuk apa? Untuk RQ. Dia tak minta. Dia tak minta. Tapi dia minta kemudian. Dia minta kemudian. Kita boleh buat. Okey, ini untuk persamaan. Sorry saya salah. Yang ni C B diminta apa tu? B koordinat R. Okey, koordinat R. Koordinat R maksudnya bila segi 4 selari, panjang ni dengan panjang ni sama. Panjang ni dengan panjang ni sama. Jadi panjang ni kamu tengok ni 2, ni 7. Ni 2, ni 7, maksudnya panjang ni 5. Tapi ini kosong, ini akan jadi apa? 5. Saya tak pasal itu dia sebab soalan B tu minta koordinat saja. Ini jawapan koordinat kita untuk R adalah 0,5. Macam tu je. Okey. Dan untuk C baru persamaan tadi kan. Persamaan dia Y sama dengan 1/2X tambah C. Siapa C kita? 5. Terus dapat. Y sama dengan 1/2X tambah 5. Siap. Kalau macam ni dapat dalam soalan exam best. Sebab markah dia 6. Sebab buat sikit je. Dia pakai kat sini, pakai kat sini. Okey, ini contoh soalan garis lurus. Dah nombor 7 dah kita buat. Teruskan. Ni kita tengok soalan. Ni soalan lama ni, soalan 2005. 2005. Cuma kita revise kembalilah tengok kan sebab soalan matematik ni dia tak berubah banyak. Lebih kurang aje. Okey, tengok nombor 11 kan. Cuma mungkin kamu punya dia akan tambah-tambah sikit. Kamu kena ingat kamu punya dia tambah-tambah sikit berbanding yang dulu. Kenapa? Yang dulu zaman ni 2005 ni kalkulator pun jenis apa? Kamu jenis apa kalkulator? Kan? Lepas tu kamu punya buku teks kamu, silibus kamu pun berbeza dengan yang dulu. Okey, dia orang ni belajar masa form 3 tak belajar lagi benda ni. Form 4 belajar, kamu form 3 dah belajar dah. Okey, nombor 11 kita tengok. Dia bagi graf kat sini, gambar dia agak best. Bersilang-silang garisan dia. Ini ada satu. Sini ada satu lagi. Ini sini tarik. Saya ingat ke apa ni? Okay, T, S, Y sama dengan 2X campur 8. Saya ingat. Okay, sini R, sini P, sini Q ada. Tapi soalan ni macam dah pernah buat tadi kan. Soalan nombor berapa saya tak ingat lebih kurang. Dalam rajah O ialah asalan, titik R terletak pada paksi X. S terletak pada paksi Y, garis lurus ST adalah selari dengan paksi X. Garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus RS. Ini selari, jadi senang. Persamaan bagi garis lurus RS ialah dia bagi. Jadi automatik kat sini kita tulis siap tak apa dah. Y sama dengan 2X tambah K. Nyatakan persamaan ST. Okey, kalau dia straight macam ni ingat tadi. Kalau macam ni maksudnya ini Y sama dengan berapa Y dia. Nak tahu Y dia, kat mana nak ambil? Kena ambil koordinat ni. Koordinat ni namanya apa? Pintasan Y. Siapa punya? RS punya. Okay, jadi untuk A kita kena buat RS dulu. Y sama dengan 2X campur 8. Ini kecerunan. Ini pintasan. Jadi S adalah 8. Jadi bila S 8, sini akan jadi Y sama dengan 8. Siap A kita. Okay, itu persamaan ST. Okay, B. Cari persamaan garis lurus PQ. Jadi PQ selari kita dah tulis dah.
Bila kamu dah faham cerita macam ni, laju kita buat. Y sama dengan 2X tambah K. Nak cari K ikut koordinat yang dia bagi. Masukkan Y kita 8. X kita 5. Jadi K kita akan dapat kat situ 10. 8 tolak 10. K negatif 2. Jadi jawapan kita akan dapat Y sama dengan 2X tolak 2. Saya pakai K selalu sebab C pun boleh, K pun boleh. Sebab zaman saya dulu dia pakai K, bahasa Melayu konstan konstan K, bahasa Inggeris C kan, K. Jadi dapat persamaan ini kita panggil persamaan PQ. Dah siap? Seterusnya nyatakan pintasan X. Pintasan X formula kita adalah pintasan X, maksudnya Y kita sama dengan kosong. Daripada persamaan ni kita ambil, jadikan Y kosong, 2X tolak 2, kita akan dapat 2X, 2 pindah. Jadi X sama dengan 2 bahagi 2 akan dapat 1. Jadi jawapan kita situ pintasan X sama dengan 1. Ini pun 6 markah. Ini yang syok. Boleh kan? Lebih kurang kan? Okay. Kita tengok contoh soalan. Okay. Kamu boleh tengok. Soalan nombor 12. Okay, jom kita tengok 12 sekejap. Okey, saya padam dulu. Sekejap. Nombor 12. Dia ada satu gambar rajah dia bagi. Sini X, sini Y. Di sini ada satu. Saya ingat lah. Boleh lah halal . Tak jadi. Cantik sikit. Okey, kat sini C negatif 8, negatif 4, B dibagi 90 darjah, maksudnya tegak kat situ dekat A, D adalah pintasan Y kat sini O. Okey. Rajah menunjukkan 3 garis lurus AC, AB, BD. Dilukis pada suatu satah Cartesian, D terletak pada paksi Y. Okey. B terletak pada paksi X. AB adalah selari dengan OD. AB selari dengan OD. Soalan dia kat sini, persamaan bagi garis lurus DB. Dia bagi DB kat sini. Soalan dia adalah Y sama dengan 2X tambah 6. Nyatakan persamaan garis lurus AB. Ini kamu tengok. Bila dia kata ini dengan ini adalah apa? Selari. Bila selari, formula kita senang. Automatik dah jadi apa? Kan? Jawapan A kita, Y sama dengan 2X tambah K. Kan? Macam nak cari K, masukkan koordinat yang terlibat. Y kita negatif 4. Ni Y. Ni X, ni Y. X kita negatif 8 tambah K. Saya akan jadikan ni negatif 16 tambah K. Negatif pergi sebelah akan jadi positif. K sama dengan 16 tolak 4 akan dapat 12. Okay, jadi persamaan kita terus jadi Y sama dengan 2X tambah dengan 12. Okay, itu persamaan bagi garis lurus AB. Kan? Okey, sekarang kita tengok soalan B pula. Dia minta apa? Saya naikkan bagi nampak. Cari persamaan garis lurus AC. Cari persamaan garis lurus AC. Tadi persamaan garis lurus apa dia minta? Saya salah buat ke? Oh, dia minta AB. Sorry. Yang saya dah buat AC dah. Salah huruf. Okey.
Yang ini AC. Ini bukan AB, ini AC. AC dah siap. Tak apa. Kita tulis ni sebagai B. Dah siap dah AC. Saya salah buat kan. B tu AC. Ni AC. Yang ini saya buat. Sekarang AB yang ini saja. Okay. Sekarang saya buat AB balik. Baru buat A. Jadi untuk AB, kita kena tahu pintasan X dia. Untuk persamaan ni. Jadi 2X 2X tambah 6. Jadi pintasan X maksudnya apa? Y kosong. Koordinat kat sini adalah B kosong. Jadi Y dia kosong. Masukkan. Kosong sama dengan kat sini 2X campur 6. Jadi kita akan dapat kat sini 2X negatif 6 dapat X sama dengan negatif 3. Itulah persamaan untuk AB. Jadi persamaan AB adalah X sama dengan negatif 3. Saya dah buatlah C. Okay. C pula. B dah buat dah. Kita balik ni. Ini A. AB ini siapa? Ini adalah AC. Okay. Tengok kan. Tapi sebenarnya dah daripada kalau kamu follow saya pada awal tadi. Sebenarnya soalan ni sebenarnya dah boleh buat dah. Kalau kamu jumpa soalan jenis garis lurus ni dalam SPM. InsyaAllah kamu dah boleh jawab. Okay. Saya tengok soalan satu lagi. Tengok soalan 2007. Saya skip. 2010. Lebih kurang soalan ni, Pak. Kita buat 2008. Ada trapezium kat sini. Okey. Tengok kejap. Kamu tengok soalan dulu sebab kamu kena tukar-tukar dengan saya punya. Kamu klik je. Okey, nombor 19 kat sini adalah soalan 2008. Okey. Gambar rajah dia. Ini sengit sikit. Kemudian ini selari. Dia jadi trapezium. R. Sini Q. 84. 66. Sini S. Sini P. 21. Okey. Rajah menunjukkan satu trapezium. Trapezium maksudnya yang ini dengan ini adalah selari. Itu syarat dia kata dalam trapezium. Dia tak bagi tahu selari. Tapi dia bagi tahu pula, Allah bagusnya soalan ni kan. Patutnya kalau dia bagi tahu trapezium, dia tak payah bagi tahu dah selari. SR adalah selari dengan PQ. Cari persamaan bagi garis lurus SR. Persamaan SR kita tak boleh buat sebab tak cukup maklumat. Kita kena pergi cari dulu kat sini dekat PQ dulu. Saya akan cari dia punya kecurunan dulu. M sama dengan kita akan pakai formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita masukkan 4 tolak 1, 8 tolak 2. Kita akan dapat kat situ 3/6 sama dengan 1/2. Bila dapat kecurunan, baru kita boleh buat persamaan untuk SR. Sebab apa? Kalau sini kecurunan dia 1/2, bila dia selari, atas pun M dia sama dengan 1/2. Jadi kita boleh pinjam. Jadi kalau soalan A dia minta soalan S pasal SR, kita boleh buat Y sama dengan 1/2X tambah C. Sebab apa? Dia selari, maksud kecurunan dia sama. Cuma masa nak cari C ni, kena pakailah rujukan koordinat yang berkaitan dengan apa soalan minta. SR kena pakai R, jangan pakai Q. Jadi saya akan pakai R kat situ. 6, 1/2, ini 6 tambah C, kita akan dapat 6 sama dengan 3 tambah C, jadi C sama dengan 6 tolak 3 dapat 3. Jawapan kita Y sama dengan 1/2X tambah 3. Okey, ini adalah persamaan untuk SR. Pintasan Y untuk SR, apa pintasan Y? C. Kenapa soalan ni bonus macam best kan? Jadi B kita tulis pintasan Y sama dengan 3. Itu contoh soalan.
Okey, sebagai kerja kamu untuk seminggu kan, kalau kamu nak cuba ambillah soalan ni kan. Okey, kamu boleh capture 2007 ni. Okey, cuba ambil. Nanti boleh cuba-cubalah buat kan. Saya tak tahu soalan exam kamu macam mana kan. Saya bukan ahli nujum, tapi saya boleh bagi tahu soalan dia lebih kurang macam ni saja. Kan untuk garis lurus. Cuma saya belum explain kamu tentang apa yang dalam kertas 1. Dia mungkin masuk kertas 2. Kertas 1 dia ada jarak. Kan jarak. Okey, titik tengah tadi kita dah belum buat kan. Titik tengah dan jarak. Okey. Kamu boleh ambil ni kejap, nanti saya cerita kejap. Jarak dan titik tengah. Sebab kamu punya kertas 2 dah termasuk KBSM, dia tak ada jarak dengan apa titik tengah dalam kertas 2, tapi KSSM ada. Boleh? Ni ambil kejap Boleh dulu. Kita tengok. Okey, sekarang saya kembalikan. Stop share, saya akan ceritakan pasal jarak kan. Last kali ini pasal jarak. Jarak antara dua titik. Okey, contoh saya bagi koordinat A 1 3, kemudian saya bagi koordinat B kat sini. Berapa saya nak bagi kan? 6 15 contoh. Okey, korang soalan tanya cari jarak AB. Cari jarak AB kan. Ini paper 1 ada, paper 2 pun ada kan. Okey, formula jarak sebenarnya jarak dia bagi dalam exam kamu dia bagi formula jarak. Dia ada punca kuasa 2 gitu, dia bagi kurungan kuasa 2 tambah, dia tulis kat sini X2 tolak X1, Y2 tolak Y1. Dia bagi formula ni. Kamu hanya perlu tahu guna saja. Kalau kamu lupa, pergi tengok depan. Kamu akan jumpa formula jarak. Okey? Formula jarak memang boleh buat. Tak ada masalah. Kan? Bila tengok formula jarak, kita dah boleh buat. Yang ini siapa? Ini X1, Y1, X2, Y2. Masukkan saja punca kuasa 2. X dengan X. Jadi saya akan masukkan kat situ siapa? 6 tolak 1 campur dengan kat sini 15 tolak 3. Jadi kita akan dapat jawapan kita 5 kuasa 2 campur dengan berapa tu? 12 kuasa 2. Ambil kalkulator tekan. Jadi 169 sama dengan 13 unit. Macam tu lebih kurang. Okey? Itu cerita dia lebih kurang pasal apa? Untuk jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik. Okey? Satu lagi yang saya nak tunjuk kamu macam mana kalau dia minta titik tengah. Titik tengah. Ada titik. Padam ni. Titik tengah. Titik tengah biasanya titik tengah contoh saya bagi satu macam ni. Ini penting. Ini saya kata adalah sebuah segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Dan saya bagi koordinat sini A, sini B, sini koordinat saya bagi negatif 1, 5. Contoh bagi. Kemudian koordinat B kat sini saya bagi berapa? 5, 9. Saya main tambahlah nombor ni. Kan? Jadi soalan dia apa? Dia suruh cari titik tengah perpenjuru. Dia panggil titik tengah perpenjuru AB. Ini perpenjuru. Di titik tengah. Ini titik tengah. Macam mana nak buat?
Titik tengah sebenarnya adalah purata saja. Jadi kamu boleh buat macam tu terus. Kamu ambil purata je. -1 campur 5/2. Nampak? Kemudian koma dengan 5 campur 9/2. Kita akan dapat terus jawapan kita. Sini 4/2, 2. Sini 14/2, 7. Ini koordinat bagi titik tengah. Berapa juru? Titik tengah maksudnya purata saja. Kan? Soalan ni mudah masa tingkatan 3 pun kamu jumpa. Dalam tingkatan 5 dalam SPM pun soalan ni ada biasanya dalam kertas 1 ataupun kertas 2. Okey. Jadi untuk hari ini sampai sini saja. Kan? InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okay, hari ini ada masalah sedikit tentang kita panggil ada masalah teknikal sikit. Dan insyaAllah minggu depan saya akan cover semula untuk tingkatan 4. Tingkatan 4 saya kalau ikut nota saya kita dah masuk dalam teori graf. Kan teori graf kan. Okey. Saya cakap dengan kamera tapi gambar saya tak ada. Okey. Kan? Jadi minggu depan insyaAllah tingkatan 5 kita akan sambung cerita pasal kita dah masuk nak masuk cukai tapi kita akan revise sikit last soalan-soalan pengiraan pasal topik insurans. Okey, lepas tu kita dah boleh masuk cukai dah. Untuk form 4 minggu depan kita akan masuk teori graf. Dan dengan ini saya Cikgu Azman mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mana yang masuk lambat tak sempat tengok nanti boleh tengok kita punya recording insya-Allah. Assalamualaikum. Baik. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama.